Hai, apa khabar murid-murid? Okey, kita bertemu lagi dalam kelas Bahasa Melayu tahun 2. Kali ini dengan topik kad pengenalan dan sijil lahir. Standard pembelajaran untuk hari ini adalah 4.2.3, 1 dan 2 iaitu mendeklamasikan dan mengenal pasti ciri-ciri sajak, bebas dan rangkap. Objektif pembelajaran untuk hari ini adalah yang pertama, murid dapat mengenal pasti sajak bebas dan sajak berangkap, dan yang kedua, mendeklamasikan sajak dengan intonasi yang betul. Okey, kita mulakan kelas kita hari ini dengan definisi apa itu sajak. Okey. Sajak merupakan sejenis puisi moden. Okey, sajak ini tergolong dalam puisi. Okey, sajak merupakan karangan berangkap yang lebih bebas bentuknya jika dibandingkan dengan pantun atau syair. Okey, seterusnya, sajak berangkap mempunyai lebih dari satu rangkap. Manakala sajak bebas hanya mempunyai satu rangkap sahaja. Seterusnya, cikgu nak cerita sedikit tentang ciri-ciri sajak. Sajak mempunyai rangkap. Kamu tahu tak apa itu rangkap? Kalau karangan kita sebut perenggan, tapi kalau sajak, pantun kita sebut rangkap. Okey? Dalam rangkap terdapat baris. Satu rangkap selalunya terdapat beberapa baris ayat. Okey, dalam baris pula terdapat suku kata. Suku kata binaan-binaan perkataan yang terdapat dalam baris. Okey, rima. Rima merupakan penghujung perkataan di hujung setiap baris. Seterusnya adalah nada. Nada merupakan cara kita membaca jenis-jenis sajak mengikut emosi yang ingin kita sampaikan. Okey, sajak ada bentuk bebas dan juga bentuk terikat. Okey, cikgu akan kupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan rangkap. Apa itu rangkap? Okey, rangkap merupakan ciri yang biasanya terdapat pada puisi. Seperti yang cikgu dah bagi tahu tadi, kalau karangan kita sebut perenggan. Okay, kalau pada puisi kita sebut rangkap. Contohnya serangkap pantun, serangkap syair, serangkap sajak. Okey, ini itu adalah merupakan ciri rangkap. Okey, yang seterusnya, perkataan rangkap tidak digunakan dalam prosa. Sebaliknya menggunakan perkataan perenggan. Seperti yang cikgu dah terangkan tadi. Dan rangkap yang minima adalah satu rangkap. Okey, paling kurang mesti ada satu rangkap. Biasanya akan ada lebih, tapi kalau sajak yang bebas memang cuma satu rangkap. Tapi kalau sajak yang berangkap memang akan ada lebih dari satu rangkap. Okay, seterusnya kita lihat contoh rangkap bersama-sama. Okay, contoh rangkap ini cikgu gunakan sajak yang terdapat dalam buku teks kamu iaitu sajak 1. Okay, dalam buku teks muka surat 16 kita boleh baca bersama-sama. Malaysia negara aman, tumbuhan hijau bagaikan taman, penghuninya pelbagai bangsa, warga negaranya taat setia. Malaysia tempat tumpah darahku, kad pengenalan bukti diriku. Ku genggam erat sumpah dan setiaku, warga negara bersatu, sentiasa padu. Demi satu bendera, demi bangsa Malaysia, kukuhkan toleransi, hidup aman harmoni. Okey. Sajak ini mempunyai 3 rangkap. Okey, ini rangkap yang pertama, rangkap kedua dan rangkap yang ketiga. Okey. Okey, seterusnya cikgu akan terangkan berkenaan dengan baris. Okey. Kita masih menggunakan sajak yang sama iaitu sajak 1 pada buku teks muka surat 16. Okey.
Sajak ini tadi mempunyai 3 rangkap. Okey, ingat cikgu dah bagi tahu tadi rangkap pertama, rangkap kedua dan rangkap ketiga. Okey. Setiap rangkap ini dibahagikan kepada beberapa baris. Okey, contohnya untuk rangkap pertama ada baris 1, baris 2, baris 3 dan baris 4. Maksudnya Malaysia Negara Aman adalah baris 1 dalam rangkap pertama. Baris 2 pula adalah tumbuhan hijau bagaikan taman. Okey. Baris ketiga merujuk kepada penghuninya pelbagai bangsa dan warga negara taat setia merupakan baris yang keempat. Okey. Bentuk sajak boleh dikenal pasti mengikut bilangan barisnya. Dan setiap baris dikira mengikut rangkap. Jadi maksudnya di sini, kalau rangkap kedua, Malaysia tempat tumpah darahku, ini merupakan baris 1 rangkap kedua. Baris 1 rangkap kedua. Baris 2, kad pengenalan bukti diriku. Baris 2 rangkap 2. Begitu juga dengan rangkap ketiga. Okey, sekarang cikgu harap kamu faham berkenaan dengan baris dalam rangkap. Okey, sekarang kita rujuk pula kepada suku kata. Apa itu suku kata di dalam baris? Okey. Dalam sajak tidak terikat kepada jumlah suku kata tertentu. Okey, keadaan ini berbeza dengan pantun yang biasanya mempunyai 8 hingga 12 suku kata. Okey, dalam sajak kita tak terikat. Tapi kalau pantun kita perlu terikat sebab rima ataupun nada bacaan pantun adalah sama. Okey. Seterusnya, contoh suku kata dalam sajak. Okey. Ini adalah contoh suku kata. Malaysia. Okey, suku kata dia Malaysia. Negara aman. Itu adalah suku kata. Okey. Pembentukan perkataan ini terbahagi kepada beberapa suku kata. Okey. Okey, untuk baris yang pertama ni, baris pertama ni ada berapa suku kata? Okey, kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Baris pertama ada 9 suku kata. Baris kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Baris kedua ada 10 suku kata. Begitu juga kamu kira untuk baris ketiga dan baris keempat. Sekarang cikgu harap kamu faham apa itu suku kata. Dan jangan lupa dalam sajak kita tidak terikat kepada bilangan suku kata seperti syair dan juga pantun. Okey, sekarang kita lihat pula kepada contoh persamaan rima. Okey, seperti yang cikgu dah bagi tahu tadi, rima ini terdapat perkataan yang penghujungnya adalah hampir sama. Bunyinya hampir sama. Okey, kita baca contoh ni bersama-sama lagi. Okey, Malaysia negaranya aman. Tumbuhannya hijau bagaikan taman. Penghuninya pelbagai bangsa, warga negaranya taat setia. Okey. Kita lihat kepada persamaan rimanya di tengah-tengah baris ini. Dan juga kita lihat di hujung ni pun hampir sama. Dia guna man, a di belakang. Jadi hampir sama. Okey, kita rujuk satu rangkap lagi. Malaysia tempat tumpah darahku, kad pengenalan bukti diriku, ku genggam erat dan setiaku, warga negara bersatu. Ini pun sama, rima hujungnya semua menggunakan huruf U dan bunyi U di hujungnya. Okey. Okey, seterusnya cikgu terangkan berkenaan dengan nada. Okey. Nada ialah alunan lembut, keras, rendah atau tinggi yang terhasil daripada pelbagai bunyi dalam sesebuah sajak. Dan yang seterusnya, nada amat penting dalam menyampaikan perasaan, pemikiran dan sikap penyair yang ditunjukkan dalam sesebuah sajak. Okey, cikgu terangkan di sini, nada adalah cara kita mendeklamasikan sajak itu. Sama ada kita nak baca secara lembut, secara keras,
nada suara rendah atau tinggi, ianya terpulang kepada bagaimana kita ingin orang memahami apa yang ingin kita sampaikan, apa perasaan kita pada ketika itu, apa yang berada dalam pemikiran dan apa sikap penyair yang ingin ditunjukkan dalam sesebuah sajak. Okey, untuk tajuk kad pengenalan dan sijil lahir, ini masih lagi pada sajak 1. Kita nak lihat apa ciri-ciri pada sajak 1. Okey. Okey, sajak 1 ni mempunyai 3 rangkap. Okey, ada 1, 2 dan 3 dan juga mempunyai suku kata akhirnya sama. Okey. Hampir kesemua ini mempunyai suku kata akhir yang sama. Ini merupakan ciri sajak 1. Okey, seterusnya kita masih lagi berada dalam topik kad pengenalan dan sijil kelahiran. Kali ini kita rujuk sajak 2. Okey, kita deklamasikan sajak ini bersama-sama. Aku anak warga negara, tertera pada sijil kelahiran. Arif nama diberi, lelaki jadi bukti jantina. Nama ibu, bapa dan agamaku tercatat dengan jelasnya. Aku harapan nusa dan bangsa. Aku tentang musuh negara. Ini ikrarku sebagai anak watan. Okey, ini tadi sajak bebas. Okey, ciri-ciri sajak ini tidak mempunyai rangkap. Okey, dia tak terbahagi kepada beberapa rangkap seperti sajak 1 tadi dan juga mempunyai suku kata akhirnya bebas. Okey, tidak terikat. Suku kata akhirnya bermacam-macam jenis. Okey, tak terikat pada satu rima sahaja. Okay, ini tadi merupakan contoh sajak bebas. Okey, cikgu harap penerangan tadi cukup untuk kamu memahami ciri-ciri sajak. Okey, seterusnya cikgu harap kamu boleh lengkapkan latihan pada buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 21 dan 22. Okey, kamu lengkapkan sajak, kemudian deklamasikan. Okey, hantar kepada guru Bahasa Melayu kelas masing-masing. Setakat ini sahaja pelajaran untuk hari ini. Sekian, terima kasih dan semoga kita boleh bertemu lagi pada kelas yang akan datang. Bye.